sebenarnya mereka mencipta naratif sebegitu. Sebab saya katakan siapa yang berbohong? Kenapa mereka perlu berbohong? Kenapa mereka menipu rakyat? Supaya pemikiran rakyat dipesongkan daripada isu yang sedang bergelumang sekarang ini apabila kerajaan Madani sedang membogilkan satu persatu kebejatan, penyalahgunaan kuasa, korupsi, kronisme, nepotisme, amalan yang dilakukan oleh kerajaan terdahulu, pimpinan terdahulu. Jadi saya lebih suka kalau pemain-pemain media sosial memberi pandangan dan kritikan pada kerajaan. Ini perlu dilakukan. Bukan, kerajaan Madonon tumbang. Habis dah hayat pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini akan berakhir 18 Januari. Secara rakyat pun dah jelek. Sebenarnya rakyat dah tak percaya lagi. Dia macam cerita apa, serigala. Satu budak, dia masuk kampung, konon-kononnya dia pun menjerit. Oh, orang kampung tolong, serigala nak makan kambing saya. Ingat serigala dengan kambing? Kita tu dulu kecil-kecil dulu, saya kat sekolah dulu. Orang kampung pun turun, dia pun ketawa tengok. Aku tipu kau. Itu kali pertama. Kali kedua, kali ketiga, akhirlah kali orang kampung tak percaya. Saya lihatlah gandingan antara Datuk Seri Premier Sarawak, Abang Johari. Begitu mantap hubungannya. Bagaimana mungkin orang Sarawak dari Parlimen Sarawak bersetuju untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional? Mana mungkin saya? Sebab itu Abang Jo pun dah bagi tahu, saya bukan boleh diperbodohkan. Jangan cuba-cuba untuk memperbodohkan kami orang Sarawak. Jadi saya mendengar kenyataan begitu, sepatutnya pemain-pemain media sosial sedar diri bahawa pembohongan anda sudah pun dapat dihidu dan dilihat. Daripada bulan berapa saya? Bulan Januari tahun lepas. Januari tak jadi, Februari tak jadi. Januari, Februari, Mac tak jadi, April tak jadi. Ogos tak jadi. Kemudian ada pilihan raya kecil. Lepas pilihan raya itu, lepas pilihan raya di Kulai, tak jadi. Pilihan raya Simpang Renggam, tak jadi. Lepas pilihan raya Pelangai, tak jadi. Dan terakhir pilihan raya di Kemaman. Tak ada. Kalau benar-benar ada, dan mereka kena ingat untuk menjatuhkan seseorang Perdana Menteri. Saya tak katakan kerajaan saya. Kadang-kadang mereka bercakap soal untuk menjatuhkan kerajaan. Saya kata ini cari penyakit betul. Bagi mereka yang bersuara, bercakap bahawa mau menjatuhkan kerajaan, maka mereka boleh dianggap sebagai pengkhianatan negara. Sebab kerajaan di bawah Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda Perdana Agong. Saudara, orang pengalis politik mengatakanlah 3 sebab ini kita akan menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu boleh, tapi bukan kerajaan. Tapi saya kata tak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Mula-mula kata jumlah cukup. Saya kira lah, cuba kira. Sekarang ni Perikatan Nasional cuma ada 69. Kalau benar sebagaimana kenyataan Datuk Syed Hussein tadi, 8 orang, tinggal lagi 61 orang. 61 orang nak celah bedak mana? Celah bedak mana kamu nak kumpul, nak jadikan 120 daripada 61? 61 nak jadikan 120 tu. Celah bedak mana? Kurang-kurangnya nak cari lagi 59 orang. Saya tak fikir saya ada logikanya. Tapi itulah dinyanyikan. Akhirnya saudara, macam saya katakan, cerita sana cerita sini, rumah yang Umat Menteri Besar Selangor pula kena ceroboh. Kemudian atas alasannya kerana kebebasan sebagai seorang wartawan untuk mencari bahan-bahan berita. Bagi saya, carilah bahan berita lain, bukan pergi serang kat rumah Menteri Besar, berlakon pula tu, duduk dalam bonet kereta lah. Akhirnya kena cekup. Kan cari penyakit. Begitu juga, saya nak bagi tahu terang saudara, langkah Dubai tidak akan beri kesan kepada kerajaan. Kerajaan, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan terkesan. Kamu sebutlah langkah Dubai ke, langkah coket ke, langkah London ke, dan segala tindakan atau perancangan yang cuba dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia akan laksanakan juga. Saya dah bagi tahu saudara, 28 tahun beliau berjuang untuk menghapuskan korupsi. 28 tahun beliau berjuang untuk menentang kronisme KKN saudara.
Waktu itu beliau tidak mempunyai kuasa. Hari ini beliau mempunyai kuasa sebagai Perdana Menteri. Jangan main-main, saudara. Saya semalam pun saya berbual dengan seseorang. Saya katakan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, okeylah saya kata. Kata konon begitu begini, katalah 26 Februari nanti, cukup jumalah 120. Usul undi tak percaya pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau berlaku pun, jangan lupa saya. Beliau masih lagi interim Prime Minister. Dia masih lagi Perdana Menteri. Bila itu berlaku, apa jadi pada mereka yang bawa usul undi tak percaya tu, saudara? Habis kena bongkar nanti. Kamu dapat duit dari mana? Sebab katanya mereka bersetuju apabila adanya gomimah politik. Itu cerita sebenarnya. Tapi kalau syukur-syukur, masalahnya ahli-ahli PAS percaya dengan penipuan lobai-lobai mereka. Itu keadaannya. Sembang kedai kopi, saya tak cerita lah saya, gajah boleh terbang. Saya setuju dengan pandangan Saudara Mat Safri Zainuddin, ambillah tindakan. Sewajarnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, selaku Yang Amat Perdana Menteri, di pandangan saya sewajarnya, kalau benar mereka mahu melakukan tindakan yang boleh menggugat ekonomi negara, menggugat keselamatan negara dengan cerita-cerita sebegini, sewajarnya lah. Tak boleh lagi nak berdiam diri. Tak perlu lagi nak tunjuk baik. After all, sedangkan selama ni pun orang tuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang yang zalim. Alang-alang kena tuduh, apa-apa non tak baik, apa-apa non zalim, begitu, begini apa semua, ambillah tindakan. Tak perlu lagi nak tunjuk bahawa kita orang baik. Ada kalanya kadang-kadang saya selalu mengatakan, dalam politik ini, you must be very, very cruel in order to very, very kind. Ada kalanya kita mesti kelihatan seolah zalim hanya untuk memberi kebajikan untuk ramai. Itulah politik bagi saya. Tindakan itu mungkin dilihat zalim. Dan setakat nak bercakap kebebasan akhbar, kebebasan bersuara apa semua, pemimpin terdahulu apakah benar-benar bebas? Apakah pemimpin terdahulu waktu zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim berjuang dulu tu benar-benar bebas, semua orang boleh bercakap? Kalaulah Datuk Seri Najib tidak merubah undang-undang Akta ISA, saya rasa waktu itu dah ramai orang boleh ke dalam. Tapi Datuk Seri Najib hapuskan ISA. Tapi bagaimanapun banyak lagi undang-undang kita ada. Jadi saya haraplah Datuk Seri Anwar Ibrahim fikir-fikirkanlah. Saya tidak mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi aparat yang ada sekeliling beliau eloklah mencadangkan. Itu sebenar-benarnya saya rasa keyakinan saya sebegitu. Jadi sebab itu dibuat, dicipta rekayasa, kononnya kerajaan akan jatuh. Saya rasa sebenarnya ini tidak akan melemahkan. Saya nak bagi tahulah, apa saja pun yang mereka cuba lakukan, naratif mereka untuk melemahkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia tidak akan berjaya, saudara. Tidak mungkin. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sentiasa tegas. Saya tengok gambar saya. Bagaimana Datuk Ismail Sabri berada di Mekah saat mereka mengatakan ada langkah Dubai. Cuba tengok wajah Datuk Seri Anwar Ibrahim saya, berpeluk tubuh, relax saja saya. Dia relax saya. Dan hubungan antara Datuk Ismail Sabri dengan Presiden UMNO akrab saya, tak ada masalah. Melainkan kalau dia cuba berbohong, tak tahulah. Berlakon depan okey, belakang tak okey, saya tak tahulah saya. Tapi saya melihat kalau hubungan yang dijalin begitu akrab di tanah suci Mekah, saudara, bukan main-main. Tak tahulah kalau di Mekah kamu menipu, munafik lah, saudara. Sebab dalam saat-saat begitu, saudara, tiba-tiba muncul pula kisah ada 3 wartawan menceroboh rumah Menteri Besar Selangor. Apa hal ni? Saya pun tak tahulah. Tiba-tiba saja. Tak ada sebab, tak ada hujan, tak ada ribut. Apa yang dicari? Apa yang nak dibongkarkan? Apa yang ada di kediaman resmi yang Abang Muhammad Datuk Seri Amiruddin Syari nak dibongkar apa? Kabarnya, katanya adalah melibatkan 3 wartawan daripada akhbar milik parti sebelah sana.
Bagi saya untuk apa kononnya pula nak mengadakan solidariti lah. Inilah kebebasan. Jadi apabila 3 orang ditangkap ini seolah-olah tidak ada kebebasan kepada dunia kewartawanan. Saya nak bagi pesan satu sajalah. Kebebasan sebagaimana kata yang berhormat sahabat saya, saudara ini Menteri Penerangan, saudara Fahmi Fadzil, dia menyatakan kebebasan pada had. Bukan kebebasan itu melampau-lampau. Bukan atas nama kebebasan bersuara kau boleh selak segala-galanya. Kau boleh buat cerita bohong. Kenapa cari penyakit? Saya nak pesan pada teman-teman. Saya bercakap terang saya dengar kenyataan demi kenyataan di kalangan teman-teman yang mengamalkan media sosial. Boleh nak mengkritik. Saya sendiri, kalau presiden saya tak betul, saya kritik. Kalau yang Muhammad Perdana Menteri tak betul, saya kritik. Malahan saya dulu pun saya kata, yang Muhammad Dr. Sri Anwar Ibrahim, dia kena sekarang ni tidak lagi hanya bercakap mencari populariti. Beliau harus melaksanakan apa yang dikatakan. Apa yang dilontarkan. Mesti walk the talk. Itulah cara kita mengkritik. Bukan nak cari kejatuhan orang. Bukan nak mencari keburukan orang. Sepatutnya kita rakyat, warga cinta damai. Kita mahu negara kita ini maju. 230 bilion wang akan masuk ke negara kita ini. Ini akan dimanfaatkan oleh warga kita. Peluang pekerjaan, ekonomi negara meningkat. Saya macam malam tadi saya berbual dengan seseorang. Seorang teman, kebetulan saya berada di Lumut semalam saya. Sampai pukul 2 pagi berborak. Saya katakan di mana? Di mana harapan rakyat akan umbi. Dan mereka mengatakan, ada benarnya juga pandangan mereka, bahawa kerajaan hari ini tidaklah perlu lagi melakukan tindakan-tindakan yang dilihat tidak memberi kesan kepada ekonomi rakyat. Kalau dulu ada klinik Satu Malaysia, jadi ia telah dihapuskan waktu Pakatan Harapan 1.0 zaman Dr. Mahathir. Sekarang ni sepatutnya klinik Satu Malaysia ni diwujudkan balik, katanya. Betul lah tu. Dan perlu diperjelaskan. Saya haraplah kerajaan pimpinan Yang Hormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani, perbanyakkan pegawai-pegawai penerangan yang turun ke gelanggang memperjelaskan pada rakyat apa sebenarnya langkah-langkah yang mahu dilakukan oleh kerajaan. Persoalan harga barang makanan macam mana. Pegawai perlu menyiasat. Sekarang ni masih ada lagi kegiatan diesel subsidi ni dirampok dan dicuri untuk dijual ke peringkat luar negeri. Katanya ada lagi. Jadi rakyat merasakan apakah belum ada sesuatu yang usai dilakukan. Jadi pegawai-pegawai pengawal kuasa perlu diperbanyakkan dan pegawai penerangan diwujudkan supaya rakyat lebih tahu. Jangan umum lepas itu diam. Cerita tentang cukai. Contoh, saya bersetuju juga pandangan beliau. Contohnya apabila kerajaan akan mengenakan cukai 10%. Sebenarnya cukai itu pada barangan kurang daripada RM500 yang diimport dari luar negeri melalui pembelian media sosial. Kalau 10%, kalau bawah 500, 10% baru RM50. Tapi tidak diperjelaskan. Jadi, sekarang ni kena sampai 10% cukai. Terkejutlah rakyat. Ini yang perlu dilakukan.